Assalamualaikum semua macam biasalah ya, terima kasih kerana masuk kelas saya hari ini. Okey, so kita sambung. Kita sambung soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ini kita belajar dalam bab 8 Kita belajar dalam bab 8 iaitu daya dan gerakan. Okey. So dalam soalan 10 ni dia menunjukkan daya menunjukkan dua jenis daya. Okey, so kita tahu sebab saya dah explain dekat awak satu ketika dulu masa kita bersemuka dulu, yang daya ini adalah orang kata apa? Sesuatu tarikan ataupun tolakan. Itu daya tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, maknanya kalau kata satu ada bola contohnya saya tolak bola itu ataupun saya tarik bola itu. So itu adalah daya. Maknanya kita kenakan ke atas sesuatu objek. So itu adalah daya. So bila daya ni dia ada banyak dia ada banyak daya ada beberapa daya yang kita dah bincangkan dalam kelas tempoh hari. So daya ini adalah apa yang kita tadi? Adalah tolakan. Tolakan atau tarikan. Yang dikenakan ke atas objek. Itu daya. Daya dikenakan tolakan ataupun tarikan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Dan saya dah cerita dekat awak beberapa jenis daya. So daya kita ada daya graviti. Saya tulis balik lah Kita ada berat. Kita ada normal. Daya normal kita ada contoh kita ada daya normal. Lepas tu kita ada daya elastik. Lagi kita ada graviti, berat normal, elastik. Kita ada apungan. Kita ada daya apungan 2, 4, 5. Ada satu lagi normal, geseran. Ada tak geseran? Okey, last sekali adalah daya geseran. Saya tengok nota saya ni sebenarnya. Saya ada nota kat meja saya ni. Okey, so daya itu adalah tolakan tarikan yang dikenakan ke atas satu objek. So beberapa contoh daya kita ada 2, 4, 6 daya. Dan daya ini pula adalah kuantiti adalah kuantiti vektor. Ni saya dah ulang benda yang sama. So daya ini adalah kuantiti vektor. Kenapa kita kata dia kuantiti vektor? Kerana dia ada dua benda. Satu, dia ada arah. Dia ada arah. Kedua, dia ada magnitude. Dia ada magnitude. Dia ada magnitude. Arah ni awak tahulah Arah ni contohnya ke mana? Ke kanan. Ini contoh lah ke kanan, ke kiri. Ini arah. Ke kiri. Atas. Ini contoh lah, ini contoh. Bawah. Ini adalah arah. Kemana daya tolakan itu kita kenakan? Kemana daya tarikan itu kita kenakan? Dan magnitude ni apa? Magnitude ini adalah nilai. Nilai. Nilai ataupun ukuran nilai ukuran. Maknanya kita boleh ukur berapa daya yang kita kenakan. 20 Newton, 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton. So itu nilai, itu magnitude. Kuantiti ataupun nilai yang boleh kita ukur. So ini basically pasal daya Ini basically pasal daya. So soalan ni dia kata menunjukkan dua jenis daya, P dan Q. So satu ini lastik Awak pernah main tak lastik ni? So bila kita tarik dia akan memanjang getah ni akan memanjang Getah ni akan memanjang. So bila kita lepas, getah itu akan balik pada keadaan asalnya. So itu lastik. Jadi bila kita tarik dalam getah tadi dia ada satu tenaga kita panggil tenaga keupayaan. Mana kita tarik tu dia duduk kat situ. Dia duduk dekat situ. Dia duduk memanjang macam tu. So bila duduk dalam keadaan memanjang itu dia mempunyai tenaga. Saya panggil tenaga keupayaan. Boleh? Tapi bila awak tarik itu awak ada daya. Awak kenakan daya. Awak kenakan daya kepada lastik tadi. Sebab awak tarik dia ke belakang.
Di dalam getah itu ada tenaga, iaitu tenaga keupayaan. Kenapa ada tenaga keupayaan? Sebab awak pegang dia, awak pegang, awak tegangkan dia. Okey, itu tenaga keupayaan. So bila awak lepas saja, getah tadi dia akan balik pada kedudukan asal dia, pada saiz asal dia. Okey, so itu menyebabkan batu tadi akan keluar. Okey, dan Q itu orang naik, orang terjun payung, orang gunakan payung terjun. So daripada tempat yang tinggi dia akan turun ke bumi. Maksudnya dia terjun tempat tinggi, perlahan-lahan nanti dia akan sampai ke bumi. So dua daya. Ini senang je, dua daya saja. So dia tanyakan, nyatakan jenis daya bagi aktiviti berikut. Dia minta awak namakan daya bagi P dan bagi Q. Dia suruh awak nyatakan. So jawapan dia apa? Daya elastik. Okey, Sarah. Yang mana Sarah? Daya elastik Sarah? P. Okey, betul. So P ini adalah daya elastik. Okey, Q. Daya graviti. Okey, terima kasih Sarah. So Q ini adalah daya graviti. Okey, kenapa kita kata Q ini daya graviti? Sebab bila awak terjun payung terjun, dia bukan naik ke langit. Dia bukan naik sampai keluar angkasa lepas, tapi dia turun ke pusat bumi. Dia turun ke bumi. So itu adalah daya graviti. Daya graviti adalah daya yang menarik awak ke pusat bumi. So kalau awak jawab gini, soalan ni senang je sebenarnya. Dia nak bagi awak markah je ni. Dia nak bagi awak markah saja. So bila awak jawab gini, awak dah dapat 2 markah. Okey, beri 2 kesan daya, 2 kesan. Sekarang ni dia minta awak bagi 2 kesan. Soalan A2. 2 kesan tindakan daya. Okey, daya awak tak boleh tengok. Okey, daya awak tak nampak. Tetapi kesan dia awak boleh rasa. Ataupun kita boleh perhatikan kesan dia. Maksud rasa macam mana? Maksud rasa ni kalau awak kena badan awak boleh rasa, oh ini ada sesuatu yang langgar awak ke, ada sesuatu yang tolak awak ke. Okey, awak boleh nampak, awak boleh rasa. Yang nampak pula, awak boleh nampak perubahan dia. Contohnya daripada kertas yang besar tadi, awak keronyokkan kertas tadi. So bila awak keronyokkan kertas tadi, awak memberi satu daya tolakan, daya tekanan tolakan kepada kertas tadi, menyebabkan kertas tadi berubah. Menyebabkan kertas tadi berubah. So kita tahu, kita tahu itu adalah kesan daya. Kita tak nampak daya ni, kita tak nampak tenaga pun kita tak nampak, tetapi kita boleh nampak dia punya kesan. Contoh kesan ni, dia boleh mengubah awak punya bentuk. Dia boleh mengubah bentuk sesuatu objek. Dia boleh mengubah bentuk sesuatu objek. Contoh tadilah, contoh maknanya kalau kata air botol air mineral contohnya. So awak kenakan daya tolakan kepada dia. Awak tekan dia ke bawah gitu, menyebabkan bentuk dia daripada panjang macam tu bertukar menjadi lepeh. Itu yang pertama. Dia boleh mengubah bentuk. Yang kedua, dia boleh mengubah saiz. Botol air mineral tadi panjang jadi kecil, daripada besar jadi kecil. Yang ketiga, dia boleh mengubah gerakan. Mengubah gerakan jasad. Contohnya jasad tadi daripada pegun. Pegun, tahu tak pegun? Pegun ni bermaksud tidak bergerak. So awak datang, awak main bola, awak sepak bola ni. Bila awak sepak bola ni daripada pegun, bola ni terus bergerak. So itu adalah kesan daya. Ataupun bola ni tengah bergerak, ataupun bola ni tengah bergelik, bergelik datang ke awak. Awak ada kat depan ni. So bola tu sampai dekat awak, awak tahan bola. Bila bola tu sampai dekat awak, awak tahan. So awak telah mengubah gerakan daya, gerakan jasad tadi. Maknanya daripada pegun, bola tu boleh bergerak. Ataupun bola tu bergerak, awak kenakan daya, bola tu boleh berhenti. Ataupun bola tu dah bergerak, awak sepak lagi, bola tu jadi makin laju. So ini yang saya katakan mengubah. Yang saya katakan mengubah gerakan jasad. Sama ada awak mengubah dia jadi bergerak, sama ada mengubah dia jadi berhenti balik, ataupun awak menambahkan kelajuan dia, ataupun awak memperlahankan kelajuan dia. So itu adalah kesan daya. So 2 kesan daya terhadap satu objek ni awak boleh pilih lah. So awak boleh pilih lah yang mana awak nak. Awak boleh pilih. Contoh awak boleh buat kat sini, mengubah mengubah bentuk. Satu lagi mengubah, ada 3 mengubah saiz, dan yang ketiga mengubah gerakan
jasad. Ini kesan daya terhadap sesuatu objek. Boleh? Boleh? Ini saya tolong jawabkanlah sebab senang sangat-sangat dah. Saya pun saya tak nak panjang-panjang sebab ini orang kata apa? Senang. Mengubah gerakan jasad. So awak boleh kata kat mengubah jasad ni, awak boleh tambah lah awak nak kata melaju. Kalau awak tak nak jawab macam ni, awak boleh jawab dekat yang bawah ni, mengubah gerakan jasad ni, awak boleh tambah melajukan gerakan jasad ataupun memelahankan gerakan objek ataupun menghentikan objek. Itu pun saya terima. Itu pun saya terima. Yang penting kita boleh nampak perubahan pada gerakan jasad tadi. Itu pun saya boleh terima. Boleh? Okey, kita teruskan dengan soalan 10B pula. Soalan 10B. Seorang murid menjalankan suatu penyiasatan tentang daya geseran. Dia dah bagi dah kat awak ni. Dia dah bagi dah clue dekat awak daya geseran. So apa itu daya geseran? Daya geseran wujud apabila terdapat sentuhan antara dua permukaan yang berlawanan arah. Okey, maknanya kalau awak letak tangan awak macam ni tak ada lagi daya geseran tak ada lagi, dia tidak bergerak lagi. Tapi bila dia start bergerak, saja, maka wujud terus daya geseran. Okey, dua permukaan yang bersentuhan. Dah ada geseran? Tak ada. Okey, syarat pertama dah ada. Syarat pertama tu apa? Dua permukaan yang bersentuhan. Okey, tapi bergerak pada arah yang berlawanan. Okey, maknanya satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri, ataupun satu bergerak ke atas, satu bergerak ke bawah. So bila bergerak saja, sekarang dah wujud daya geseran. Okey, dah wujud daya geseran. So daya geseran ni kadang-kadang dia ada kebaikan dan dia ada keburukan. Kebaikan dia, contoh awak naik basikal awak boleh memperlahankan gerakan awak dengan menggunakan brake tu. Ini kita dah bincang dalam kelas yang lepas. Okey, apa kebaikan dia? Maknanya dia boleh memperlahankan gerakan sesuatu objek. Okey, ada orang tak nak geseran ni. Contoh lumba-lumba basikal, contoh kalau lumba motor, lumba kereta, dia tak nak, dia nak kurangkan geseran ini. Okey, tapi ada orang dia nak geseran ni. Contohnya macam pelari. Orang yang berlari, dia sengaja je pakai kasut dia tu yang ada bunga ataupun tayar kereta supaya geseran tadi tidak menyebabkan dia terbabas, menyebabkan licin. Jadi itu kebaikan dan keburukan dia. Dia ada kebaikan dan keburukan dia. Tengok bidang apa yang awak masuk. So kalau awak seorang yang contohnya pembuat tayar, awak masuk dalam bidang buat tayar kereta, jadi awak sangat perlukan geseran ini. So awak design bentuk bunga tayar tadi supaya sesuai untuk negara ataupun keadaan hujan, keadaan panas, keadaan salji dan sebagainya. Jadi kita nak pada daya geseran ni. Tapi ada orang dia tak nak geseran ni. Contohnya orang naik motor, lumba lari yang laju-laju tu. Dia kalau boleh dia nak kurangkan geseran ni supaya dia boleh bergerak dengan lebih laju. So tengok keadaan So daya geseran ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Ada kebaikan dan keburukan. Okey, so dia menarik bongkah kayu di atas dua permukaan yang berbeza. Nampak? Dua permukaan berbeza. Kenapa dia pakai dua permukaan berbeza? Sebab mesti ada sebab. Mesti ada sebab yang dia nak kaji sekarang ni. So dia tunjuk gambar rajah macam ni. Okey, satu dia pakai kertas pasir, satu lagi di atas meja biasa. So bila berbeza permukaan, maka daya yang dikenakan juga akan berbeza. Semakin kasar, semakin kasar sesuatu permukaan itu, maka semakin tinggi daya geseran. Kasar, kita kata kasar. Semakin kasar permukaan, mana saya buat permukaan itu kasar, tinggi, maka daya geseran juga akan meningkat. Jadi satu lagi berlawanan lah. Kalau kata licin, semakin licin permukaan, maka daya geseran akan jadi semakin rendah. Ini dia punya perkaitan. Jadi dua permukaan. Sekarang dia pakai kertas pasir. Memang kita tahu bila kata kertas pasir, memang daya geseran akan meningkat. So dia buat satu lagi atas meja. Atas meja juga ada daya geseran, tetapi tidak sebesar daya geseran pada permukaan kertas pasir. Boleh tengok dekat ni, dekat neraca ni pun awak boleh tengok ada beza dia. So ini untuk menyukat daya, saya cerita sekali lagi untuk menyukat daya ni awak gunakan neraca
neraca spring. Awak pakai neraca spring untuk menyukat daya. Dan dia punya unit adalah Newton. Dia punya unit adalah Newton, simbol dia N. Kenapa pakai Newton? Kerana ahli saintis nama Sir Isaac Newton. Ni dia pakai tu. Ini sejarah dia. Jadi untuk menyukat daya, kita akan gunakan neraca spring. Kalau pakai benda lain, salah. Salah. Maka untuk menyukat daya, kita gunakan neraca spring. Unit dia adalah Newton. SI unit bagi daya adalah Newton. Jadi awak tengok dekat sini pun ni, dia dah bagi dah clue awak tengok kat sini. Ni yang hitam ni awak ni. Ni bacaan dia kat sini. Yang kat sini nampak ni. Ni. So ini berapa Newton ni awak tarik ni kan. So banyak daya yang awak kenakan. Untuk tarik pada permukaan kertas pasir ni lagi banyak daya dikenakan. So dibuktikan juga dibuktikan dengan bacaan gerak ni. Ni. Jadual 10 menunjukkan keputusan diperolehi oleh murid tersebut. So pada permukaan kertas pasir, bacaan neraca spring adalah 8 Newton. Nampak ni dia bubuh Newton kat atas ni. Pada permukaan table atau permukaan meja biasa, bacaan dia adalah 5 Newton sahaja. So dekat situ pun dah buktikan ke awak yang mana kertas pasir itu sebenarnya lagi tinggi daripada meja. Okey, alamak soalan pun senang sangat. Saya dah jawab dah untuk awak. So berdasarkan jadual 10, permukaan yang manakah memberikan daya geseran yang paling tinggi? Dia tanya awak permukaan geseran yang paling tinggi. So permukaan geseran yang paling tinggi, maka bacaan Newton dia tu adalah tinggi. Kita tengok bacaan Newton dia yang paling tinggi. So bacaan Newton yang paling tinggi adalah 8. So jawapan dia apa? Jawapan dia adalah kertas pasir. Boleh ke saya tulis jawab untuk awak ni? Boleh? Jawapan dia adalah kertas pasir. Sampai sini ada soalan tak? Sebab ini kita macam ulang kaji. Kita akan ulang kaji ataupun mana kita dah topik itu kita akan repeat. Kita akan repetition. Kita akan buat ulang. So lama-lama dia akan jadi budaya awak. Itu selingan saja. So awak jawab kertas pasir, so awak akan dapat satu lagi markah. So B2, soalan B2 pula dia tanya awak, lagi nyatakan hubungan. Nyatakan hubungan antara apa? Antara jenis permukaan dengan magnitude. Apa itu magnitude? Saya dah cerita dah ke awak tadi. Nilai. Saya kata apa? Nilai. Mana nilai dia? Ni. Mana nilai dia? Ni nilai dia. 5 Newton, 8 Newton. Itu adalah nilai dia. So itu adalah magnitude. Dalam sains dia sebut magnitude. Kalau kita kat rumah kita tanya nilai. Berapa? Itu maksud dia. So dia nak awak bagi antara ini, hubungan antara permukaan dengan nilai bacaan ini. So awak dah ada kertas pasir, dah awak ada meja. So bila awak pakai permukaan yang kesat, tengok bacaan dia berapa. Bila tengok permukaan yang agak licin, awak tengok berapa beza dia. So dekat sini awak boleh buat hubungan dia. Daripada bila awak tengok, maknanya semakin kasar dia, semakin besar dia punya bacaan. Semakin licin dia punya permukaan, semakin kecil daya dia. Itu dia punya perhubungan. So dalam ini kita cerita hubungan. So maknanya jenis permukaan macam mana? Kasar, ataupun licin. Itu jenis permukaan yang kita bagi ke atas. Contoh ni, kertas pasir dan meja ni. Magnitude. Magnitude dia besar ataupun kecil. Itu awak punya jawapan. Itu bila kita kata hubungan. So awak boleh pilih lah. Awak boleh pilih mana satu yang awak nak tulis. Maksud saya, kalau awak cerita pasal licin, awak kena cerita magnitude dia macam mana. Kalau awak kata kasar, magnitude dia macam mana. Awak boleh pilih. Awak boleh pilih salah satu. Bukan bermaksud jawapan dia kasar je, mesti jawab kasar je. Tak, awak boleh pilih. So kalau kata awak jawab kasar, awak boleh kata macam ni, semakin kasar permukaan, semakin apa? Semakin apa? So yang ni pasangan dia mesti betul. Saya dah cerita dah kat awak atas ni. Ni. Semakin kasar, daya geseran semakin meningkat. So dia tanya apa? Dia tanya awak apa? Dia tanya meningkat ke? Dia tanya magnitude. Dia tanya magnitude. So semakin kasar permukaan, semakin besar. Magnitude. Ambil je balik. Magnitude
daya geseran. Ini satu contoh jawapan. Awak boleh jawab macam ni pun betul, ataupun awak boleh jawab begini, semakin licin. Awak ambil yang bawah ni pula. Tadi awak dah ambil atas, sekarang ambil yang bawah pula. Semakin licin permukaan, semakin apa? Semakin, kalau ini besar, dia akan jadi kecil. Kecil, magnitude daya geseran. Awak pilihlah salah satu yang mana. So awak akan dapat 10 markah. Boleh? So yang atas ni kita bercakap pasal daya geseran. Yang bawah ni pula dia kata darjah 10.3 menunjukkan suatu penyiasatan lain. Penyiasatan lain pula yang dijalankan oleh murid tersebut. Maknanya dia buat eksperimen 2 kali. Budak ni buat pelajar ni buat eksperimen. Satu tadi dia kaji daya geseran. Yang soalan C ni pula dia mengkaji apa? Dia mengkaji daya apungan. Dia daya apungan objek X. Ni. So objek X yang mana ni yang saya colorkan warna hijau ni? Ini adalah objek X. Dia letak dalam cecair. Dia letak di atas sesuatu cecair. Dan dia tengok objek tadi terapung. Dia nampak objek tadi terapung. So dia kata labelkan. Dia kata labelkan. Ini banyak pelajar kita, dia bila disebut labelkan ni dia tak tahu nak label kat mana. Ini masalah dia. Dia jadi macam mana? Dia jadi tak tahu nak label kat mana. Bila disebut labelkan daya, labelkan berat, daya tindakan, dan daya apungan, daya tindak balas. Kemudian terangkan. Dia ada 2 soalan ni, 2 soalan. Kemudian terangkan daya-daya yang telah dilabelkan itu. Awak ada 2 soalan. Awak perlu ada 2 jawapan dekat sini. Pertama, dia suruh awak labelkan. Kedua, dia suruh awak terangkan. So dia kata nak labelkan kat mana? Dia dah kata ni, pada rajah 10.3. Mana rajah 10.3? Mana awak kena labelkan pada rajah ini. Sebab tu dia bagi kosong. Rajah tu kosong. Jadi dia suruh awak labelkan. Nak labelkan apa? Nak labelkan 2 benda. Pertama, dia suruh awak labelkan berat. Kedua, dia suruh awak labelkan daya apungan. Pertama, dia suruh awak labelkan berat. Kedua, dia suruh labelkan daya apungan. Boleh? Boleh tak? Dia suruh awak labelkan 2 benda. Kemudian, dia minta awak terangkan daya-daya yang telah awak labelkan itu. So sebelum itu, kalau awak tengok kat sini, dia ada bagi awak ni, tengok ni. Daya tindakan. Awak tengok ni, dia bagi awak daya tindakan. Dekat sini dia tulis dalam kurungan daya tindak balas. Nampak tak? Dia bagi daya tindak balas. So hukum Newton ketiga. So bila kita belajar pasal daya ni, kita akan ada satu benda yang kita panggil sebagai hukum Newton ketiga. Siapa yang buat hukum Newton ni? Sir Isaac Newton tadilah. Dia yang buat hukum Newton ketiga. Dia kata dalam bahasa Inggeris, dia kata every action, every action have opposite equal reaction. Itu orang putih kata. Itu hukum Newton ketiga kata. Kalau dalam bahasa Melayu kata daya tindakan, setiap daya tindakan akan ada satu lagi daya tindak balas. Akan ada satu lagi daya yang bertindak balas yang sama magnitude dia. Yang sama magnitude dia. Tetapi pada arah yang bertentangan. Itu hukum Newton ketiga kata. Maksud dia dekat sini, daya tindakan dia mesti ada kat partner dia, iaitu daya yang bertindak balas. Magnitude sama. Daya tindakan kalau awak bagi 20 Newton, daya tindak balas juga akan jadi 20 Newton. Sama. Tapi arah yang berbeza. Kalau awak bagi daya tindakan ke kanan, daya tindak balas akan bergerak ke kiri. Berapa yang ini? 20 Newton. Yang ini juga 20 Newton. Beza dia adalah arah. Ini maksud dia. Kalau awak faham konsep ni, dia tanya awak, labelkan berat. Berat itu adalah daya tindakan.
Okey, itu yang pertama. Dia ada partner dia satu lagi. Mesti ada daya tindak balas. So dalam kes ini daya apungan. Kenapa dia pakai daya apungan cikgu? Sebab dia letak dalam cair. Dia letak dalam air. So satu daya akan kena ke bawah. Kan saya kata dah tadi, dia akan berbeza arah. Satu akan bergerak ke bawah dan satu lagi akan naik ke atas. So labelkan daya yang ke bawah dan labelkan daya yang ke atas. Okey. So macam mana nak labelkan dia? Berat. Berat ini adalah satu daya tarikan graviti, okey, yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Itu maksud berat. Maknanya berat tadi dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. So daya tarikan graviti menarik awak ke mana? Menarik awak ke pusat bumi. So dalam kes ni sepatutnya bongkah ini akan turun ke bawah. Sepatutnya bongkah ini akan tenggelam dalam air. Tetapi dia timbul. Kenapa dia timbul? Kerana ada satu lagi daya yang tolak dia naik ke atas. Okey. So dia ada satu daya turun ke bawah macam ni, satu lagi daya yang tolak dia naik ke atas. So awak kena labelkan. Okey, bubuh panah macam tu yang saya buat, so awak labelkan. Okey, labelkan. Yang atas ni awak kata apa? Tarik ke bawah. Tarik ke bawah itu adalah daya tarikan graviti. So tak boleh pakai daya tarikan graviti dalam kes ni sebab dia minta awak labelkan berat. Okey. So yang berkaitan dengan graviti tadi adalah berat. So awak tulis sini berat. Awak tulis berat. Okey, yang atas ni pula awak tengok anak panah naik ke atas. Dia kata apa? Daya tindakan iaitu adalah daya apungan. So awak tulis daya apungan. Awak tulis pada rajah 10.3. Boleh? Awak label. So awak dah dapat dah satu markah. Okey, so nak jawab soalan ni, nak jawab soalan 10C ni, awak kena cerita, awak kena kaitkan antara berat ni, awak kena cerita pasal berat ni, awak kena cerita pasal daya apungan ni. Kenapa benda ini berlaku? Kenapa objek tadi dia timbul dalam air? Kenapa? Sebab tadi awak dah label dah. Awak dah label dah berat dekat sana. Okey, lepas tu daya apungan dekat bahagian bawah. Okey, awak dah labelkan dia. Lepas tu dia kata terangkan tentang daya-daya yang dilabelkan itu. Maknanya awak kena terangkan berat ini. Awak kena terangkan daya apungan. 3 markah. 1 untuk awak label ini, 1 markah. 2 markah duduk dekat penerangan awak ini. So dapat 3 markah. So maknanya 1 penerangan untuk berat. Ni berat ni, 1 markah. 1 lagi penerangan untuk daya apungan. Ni. So awak ada berapa markah? 1, 2, 3 markah. So markah pertama awak dah dapat dah. Sebab awak dah label dah. So sekarang ni awak nak ceritakan pasal daya berat itu. Okey? Jadi macam mana awak nak cerita? Okey? Macam mana awak nak cerita? So awak boleh cerita. Pertama awak kata objek, awak tulis objek lah, ataupun awak boleh dia kata kat sini objek X lah. Objek X. Objek X terapung. Terapung di permukaan. Di permukaan air. Di permukaan cair lah, saya pakai cair je. Mengalami mengalami apa? Mengalami daya tindakan. Ni daya tindakan ni, sebab kita nak cerita pasal berat dulu. Daya tindakan. Iaitu berat. Iaitu berat. Boleh? Pada masa yang sama, objek X, objek X objek X juga dikenakan dengan daya tindak balas. Sebab dia pasangan dia ni, kita nak cerita satu lagi ni, tindak balas apa? Iaitu daya apungan. Boleh? Tetapi pada apa?
yang bertentangan. Dah. Ini jawapan dia. Objek X terapung di permukaan cecair mengalami daya tindakan iaitu berat. Pada masa yang sama, objek X juga dikenakan dengan daya tindak balas iaitu daya apungan, tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, so kalau dalam skema saya ni, objek yang terapung di atas permukaan air mengalami daya tindakan graviti atau berat. So tapi dalam kes ni saya tak pakai daya graviti. Kenapa? Sebab awak dah tulis berat ni. Ni sebab kat soalan ni dah tulis berat. Okey. Pada masa yang sama, daya tindak balas iaitu daya apungan dengan magnitude yang sama seperti daya apungan dikenakan oleh air dari arah yang bertentangan. Okey. Daya terapung saya tinggal kat sini iaitu magnitude. Saya tinggal magnitude. Iaitu berat pada masa yang sama objek juga dikenakan daya tindak balas iaitu daya apungan. Awak tambah dekat sini. Awak tambah dekat sini. Okey, awak tambah dekat sini daya apungan ni. Dekat sini pada magnitude yang sama. Pada magnitude yang sama. Nampak tak tulisan biru saya tu? Objek X terapung di permukaan cecair mengalami daya tindakan iaitu berat. Pada masa yang sama, objek X juga dikenakan dengan daya tindak balas iaitu daya apungan pada magnitude yang sama. Bermaksud, kenapa dia boleh terapung? Sebab daya berat dengan daya apungan sama. Saya kata dah tadi. Saya kata dah. Ni, Newton ni, hukum Newton ketiga tadi. Tetapi pada arah yang bertentangan. Bertentangan macam mana? Satu berat daripada atas ke bawah. Berat daripada atas ke bawah, tetapi daya apungan daripada bawah ke atas. Iaitu dua perbezaan arah. So bila awak jawab gini, awak akan dapat 3 markah. Pertama ada magnitude. Magnitude dia adalah sama. Kedua, arah dia bertentangan. Ini masuk penerangan. Dan soalan yang terakhir, soalan 10D. Sekejapnya kelas kita. Dah 10:09.30 dah. Betul lah sejam. Rajah 10.4 menunjukkan satu bongkah besi. Tadi dia terapung. Sekarang ni dia tukar bongkah jadi bongkah besi pula dan dia telah tenggelam dalam air. Dia dah tenggelam dalam air. Dalam kes ni dia dah tenggelam dalam air. Tadi dia terapung. Dia tenggelam dalam air. Dah tenggelam dalam air. Terangkan mengapa bongkah besi itu boleh tenggelam. Kaitkan dengan ketumpatan. Dia suruh awak kaitkan. Kaitkan dengan ketumpatan dan daya apungan. Tadi dia timbul. So bila dia timbul, dalam soalan awak, dalam jawapan awak, magnitude dia sama. So bila wujud perbezaan daya tindak balas dengan daya tindakan, bila ada perbezaan magnitude, maka objek tadi dia akan lebih. Kalau mula-mula dia sama, mula-mula kita katakan dia sama. Contoh dalam air ni, dia duduk dalam ni. Pada keadaan yang pertama dia duduk sama. Dia duduk tengah-tengah macam ni. Kenapa dia boleh duduk tengah-tengah ni sama? Maksud saya sama tadi kerana daya apungan. Magnitude daya apungan sama dengan berat dia. Bila dia sama, maka dia akan terapung. Tapi kalau ada perbezaan ni maksudnya magnitude. Perbezaan magnitude, mungkin daya apungan ni lebih besar berbanding dengan berat. Ataupun berat dia ataupun ketumpatan dia. Ketumpatan dia lebih besar berbanding dengan daya apungan dia. So kalau salah satu magnitude dia lebih besar, maka dia akan bergerak ke arah yang diberi itu. Contoh awak tolak. Contoh awak tolak satu barang. Awak tolak dekat sini, seorang lagi tolak sebelah sini. Awak ada dua orang, dua kawan awak. Satu tolak daripada kanan, satu tolak daripada kiri. Bila masa objek X ni akan bergerak ke sana? Bila masa objek ni katakan ini A, katakan ini B. Bila masa objek A ni, objek X ni akan bergerak ke A? Apabila bila B ni dia punya magnitude besar. Maka
Bila magnitude B itu besar, awak tolak X, dia akan bergerak ke A. A ni lawan juga. Dia tolak juga, sama. Tetapi magnitude dia lebih kecil. Okey, tapi bila A ni menambah magnitude dia lebih besar, lagi tinggi daripada B, maka kotak tadi akan bergerak ke B pula. Okey, dalam kes ni awak tengok bongkah besi itu tenggelam. Okey, bila bongkah besi itu tenggelam, adakah bermaksud daya apungan tu tak ada? Ada. Daya apungan tu ada. Tetap akan ada dua daya. Satu daripada atas ke bawah, satu lagi daripada bawah ke atas. Tetap ada. Okey, beza dia adalah nilai daya itu, magnitude daya itu. Okey, so kalau dalam kes sekarang ni dia kata ketumpatan. Okey, ketumpatan. Sebab dia suruh awak cerita pasal ketumpatan. Dia bagi awak ketumpatan. Dan yang kedua, bawah ni memang ada daya apungan. Okey, memang ada daya apungan. Memang ada. Okey, so sekarang ni objek ni duduk kat mana? Objek ni berat ke bawah. Objek ni duduk di bahagian bawah. Berat ni maksudnya berada di bahagian bawah. Maknanya dia banyak berada di bawah. Bermaksud ketumpatan dia punya magnitude lagi tinggi. Okey, berbanding dengan magnitude daya apungan. Dia rendah. Okey, dua-dua tolak naik ke atas, tetapi ketumpatan tu dia punya magnitude lagi besar. Bila dia lagi besar, menyebabkan dia turun ke bawah. Tapi kalau dalam kes contohnya daya apungan kita bagi tinggi, lagi kuat, berbanding dengan ketumpatan, maka objek tadi akan terapung ke atas. Ini maksud saya ni yang saya cerita ni. So dalam kes ni dia kata, mengapa bongkah besi itu tenggelam? Dalam kes ni kenapa bongkah itu tenggelam? Okey, kerana apa? Okey, kerana apa? Kerana dua keadaan ni. Dia nak suruh awak kaitkan dengan ketumpatan. Nampak tak? Dia suruh awak kaitkan dengan ketumpatan dan daya apungan. So sekarang ni kita nak cerita, nak buat ayat supaya saya faham bila saya menanda awak punya jawapan. Okey, so awak boleh kata macam ni, bongkah besi lebih tumpat. Okey, lebih tumpat daripada air. Ni. Sebab dia nak suruh awak kaitkan dengan ketumpatan. Okey, lebih tumpat daripada air. Maka daya apungan maka daya apungan lebih kurang kurang lah, senang cakap kurang adalah kurang. Okey, kurang daripada apa? Daripada ni daya apungan ni. Okey, lebih kurang daripada berat. Daripada berat. Okey, daripada berat bongkah itu. Okey, dan menyebabkan apa? Dan menyebabkan menyebabkan ia ataupun bongkah itu tenggelam. Ini jawapan dia. Okey, so awak kena cerita besi itu lebih tumpat daripada air. Ni lebih tumpat ni sebab dia nak suruh awak bagi cerita pasal ketumpatan. So lebih tumpat daripada air, okey, berbanding dengan daya apungan. Okey, jadi maknanya objek tadi akan tenggelam. Okey, mana salah satu? Salah satu yang mana yang besar? Kalau daya apungan tu itu besar, maka objek tu akan timbul. Kalau daya apungan tu kecil, tumpatan dia lebih besar, maka objek tadi akan tenggelam. Itu perkaitan antara timbul tenggelam sesuatu objek dalam apa? Dalam cecair. Okey, sampai sini ada soalan tak? Okeylah So macam biasalah saya stop dekat sini. Dapat membantu awak lah serba sedikit. Okey, so saya akhirilah perjumpaan kita hari ini. Saya doakan macam biasa saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang dunia akhirat, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menerima kejayaan, mendapat kejayaan dunia akhirat. So hingga jumpa lagi insya-Allah hari Rabu. Assalamualaikum.